Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Okey, duduk. Sihat? Sihat belakang? Alhamdulillah. Okey. Fai, Ustaz Hafiz kata, boleh siap ke tak? Boleh. Tak apa. Awak ada cuti berapa hari? Berapa hari cuti? Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa. Selasa kalau awak MC lah. Nah, 4 hari tu untuk awak siap file, lepas tu revision balik. Boleh kaji balik hak mana hak kita belajar sebelum ni. Belakang semua topik. Faham? Macam mana nak ulang kaji? Awak guna buku ni tak apa dah. Mana buku-buku merah tu ni? Hak depan tu jangan tekung sangat. Maknanya kita baca secara sekali lalu. Lepas tu try juga belajar buat ayat panjang-panjang. Faham? Boleh A ke tak? Yalah ke? Mudah je. Okey, jadi tajuk hari ini teka, tajuk apa? Yang pertama soal gambar ni. Gambar cuti ni. Ada apa ni? Apakah ini? Kaca dan juga benda tajam. Batu dan daun. Istinja ke guna pokok ni? Bisa? Tayamum. Bersuci ke istinja ke tayamum? Tayamum. Beristinja. Apa beza bersuci dengan beristinja tu? Suci daripada kotoran. Yalah ke? Kalau istinja pula? Membuang najis dari mana ke mana? Jadi tajuk kita hari ini berkaitan dengan najis, iaitu istinja. Dia bukan pasal najis tapi berkaitan istinja. Kalau dalam tajuk yang lepas kita belajar bersuci ni, kita belajar pasal najis. Ada berapa najis? 3, apa dia? Ketul-ketul, bulat-bulat? Bukan? Mukhaffafah, mutawassithah, mughallazah. Apa contoh mukhaffafah? Najis bayi. Air kencing bayi lelaki berusia bawah 2 tahun. Bagus. Mutawassithah, yang minum susu ibu sahaja. Ada 3 poin dah. Mutawassithah, darah, nanah, muntah, tahi dan sebagainya. Dan yang ketiga, mughallazah. Apa dia? Anjing dan juga babi serta keturunannya. Apa maksud dia? Kacuk. Kacuk. Contoh anjing kacuk dengan lembu, lenjing contoh. Boleh makan? Tak boleh makan. Bagus. Jadi istinja pula berkaitan dengan apa? Apakah maksud istinja? Siapa nak jawab? Apakah maksud istinja? Ustaz bagi mic ni. Boleh dua-dua. Bahasa dulu. Dari segi bahasa, selamat daripada penyakit. Selamat daripada penyakit. Dari segi istilah, apa dia? Perbuatan menghilangkan najis yang keluar dari
Kub, kubun atau dubur. Okey, baca sama-sama dari segi istilah. 1, 2, 3. Perbuatan menghilangkan yang keluar dari kubur ataupun dubur. Perbuatan mengeluarkan najis daripada kubur dan dubur. Kalau keluar serentak macam mana? Keluar serentak. Kecing yang berok sekali go. Screenshot. Tak nakak. Lambat. Okay, so Bahara, kalau sebelum ni, kalau bab suci, bab najis, kita belajar bagaimana nak cuci najis mukhaffafah. Ingat ke tidak? Macam mana cara suci najis mukhaffafah? Guna air. Renjis. Guna air renjis. Jiru. Sampai hilang Bau, rasa. warna. Kalau najis mutawasitah macam mana? Masuk dengan air sehingga hilang bau, warna dan rasa. Macam mana rasa tu awak tek lidah ke? Yes, bagus. Kita rasa tekstur dia. Kalau seketul-ketul lagi, gonyol lagi. Sampai licin terus. Ni ada kasak-kasak lagi, tak cuci lagi lah tu. Lepas tu buat pula semaya situ. Sujud pula atas tu. Allah, bau macam-macam. Okey, dan najis mughalazah macam mana? Yes. Berapa air mutlak, berapa air tanah? Bagus. Air tanah 1. So, semua sekali 7 basuhan. Macam isteri ustaz, dia veterina. Setiap kali bedah, dia selalu bedah anjing dan juga kucing. Kes terbaru dia bedah ke apa? Anjing, dia makan mask. Tahu mask? Topeng mask tu kan? Mask muka ni. Dia kena belah ni. Dia belah mulut anjing tu. Lepas tu dia keluar mask tu. Lepas tu dia jahit pula. Lepas tu kadang-kadang ada juga dia bedah gigi. Dia cabut gigi kucing. Dia scaling macam manusia. Manusia dia pernah scaling gigi tak? Siapa pernah scaling gigi? Scaling gigi, dia pun buat kat kucing dan anjing. Jadi pakaian dia tu akan jadi apa pakaian dia tu? Najis. Jadi najis mughalazah. Boleh basuh sekali tak dengan pakai hari yang lain? Tak boleh, kena asing. Sebab kita tu tahu. Mana tahu dalam kelas kita nak kita tidak tahu kau. Bermain dengan babi dan juga anjing ke? Maksudnya ada berminat nak jadi veterina tak? Veterina masa tahun 1 ke tahun 2, kuda ke lembu ke, kita nak cek peranakir dia. Dia tengah mengandung dia seluk kat lubang. Lubang tu lubang punggung dia, cek baby sekarang mana, sempurna ke tidak. Kalau manusia kita scan dia, tengok. Tapi kalau binatang, babi tak lah. Anjing pula. Kuda dan juga lembu. Hak besar-besar tu dia akan seluk, pakai glove seluk, cek. Turut dia setara mana. Tak saya jadi veterina. Tapi veterina paling gaji dia. Awak grad, fresh grad, pop dah boleh 4,000, 5,000. Lepas tu kalau buka klinik sendiri, puluh-puluh ribu gaji. Laki bini pula. Kaya. Takut geli tak? Dah tarik kucing pun nak muntah dah. Nak main dengan lu kau cuba kuda pula. Tak boleh. Okay, next. Kita tengok apakah kepentingan istinja. Ada kepentingan dia ke? Pengertian dan hukum alat-alat istinja. Alat-alat istinja terbahagi kepada 2. Ada yang boleh digunakan, ada yang tidak boleh digunakan. Faham? Okey, yang pertama, apakah contoh alat istinja yang boleh digunakan? Air mutlak. Air mutlak terbahagi kepada berapa? Air mutlak ada banyak ke tidak? Siapa tahu ada berapa jenis air mutlak? Air mutlak ada. Apakah air mutlak? Contoh-contoh air mutlak apakah? Air mata air.
Air hujan. Lagi? Air perigi. Lagi? Air sungai. Bagus. Lagi? Salji, embun. Air telaga? Air laut. Semua air yang ada sumber dia. Air hujan, air sungai, air mutlak. Faham? Air mata air. Kalau air mata? Tak boleh. Tak boleh. Lain dah. Nak kupur dulu kau bentuk basuh. Tak boleh. Okey, apa lagi selain air? Apa bahan yang boleh untuk diistinja? Batu ataupun benda-benda kesat seperti Tisu, batu, kertas, kulit kayu. yes, tisu, batu, kertas, kulit kayu dan sebagainya. Faham? Ada soalan? Okey, contoh bahan yang tidak boleh digunakan untuk beristinja. Sebarang kertas ataupun tisu, sebarang lampiran, lebaran yang ada nama-nama Allah, nama-nama Rasul dan juga Al-Quran dan hadis. Semua tu tak boleh langsung. Apa? Kenapa? Yes, kita tak menghormatinya sebab benda tu suci. Tiba-tiba awak lak punggung pula. Boleh? Ibarat menghina. Buatlah buat kolak punggung. Okey, next. Apa lagi? Benda yang dihormati seperti makanan dan sekolah. Benda-benda yang seperti makanan. Contoh dia, awak pergi dalam hutan. Tak ada tisu, bawa roti dah. Sebuku roti ada dalam beg. Boleh? Tak boleh. Tak menghormati makanan. Makanan benda suci, benda bersih, benda halal. Okey, next. Benda-benda yang berharga. Berbahaya. Contoh, kaca pecah. Buluh tajam. Apa lagi? Pisau. Parang. Dan next, benda-benda kering. Benda-benda kering awak kena perhati je kok. Ni tengok ada selonggok kering. Jalan-jalan hutan ada benda selonggok kering. Lepas tu awak buat lak. Kubur dan duba awak. Tengok-tengok tahi gajah. Boleh? Tak boleh. Takkan najis nak basuh najis. Boleh? Tak boleh. Kena pastikan betul-betul. Paling senang, carilah daun kering ataupun kulit-kulit kayu. Faham? Kulit kayu tu, kulit kayu gana. Kulit kayu, kalau masuk dalam hutan ke, dia ada kayu tumpah tu dia. Boleh ya? Cabut, gerak, tarik. Buat alak-alak. Lepas tu jangan tuak kosong pula, gali seeloknya. Faham? Sebab bukan kita sahaja yang ada dalam hutan tu. Ada pelbagai lagi makhluk Allah dalam hutan. Okey, sebarang soalan? Ada sebarang soalan? Tak ada. Jadi, Ustaz nak buat sedikit aktiviti. Kita pecahkan kepada beberapa kumpulan. Buat 3 kumpulan lah. Laki 3, perempuan 3. Lelaki 3 kumpulan, perempuan 3 kumpulan. 1, 2, 3. Boleh? 1, 2, 3. Ikutlah 4 orang ke 5 orang ke. Gana? Boleh? Gerak. Maknanya awak nak takut meja ke? Nak angkat kerusi ke? Tu lelaki yang pertama, awak ambil tajuk kepentingan beristinja. Bincang, nanti kita bentang. 2 minit. Yang ini alat-alat istinja yang boleh digunakan dan juga tidak boleh digunakan. 2. Yang ini adab qada hajat. Apa dia qada hajat ni? Berak. Okey, hak belakang sana, yang belakang sana. Kepentingan beristinja. Grup ini adab beristinja di dalam hutan.
bagi lelaki. Fikir macam mana cara berstinja di dalam hutan. Ini KPKK dah. Yang ini adab berstinja bagi perempuan di dalam hutan. Faham? Yang ni aku Lepas tu KPKK awak kena kritik sikit. Ustaz bagi 5 minit, boleh? Nak tulis boleh, nak rangkeng bahasa Melayu pun boleh. Tak apa tu blazer. Tulis bahasa Melayu pun boleh. Oh, ni terdapat lagi. Adab istinja bagi lelaki dan perempuan dalam hutan. Cara untuk lelaki dan perempuan berstinja dalam hutan. Tak ada dalam buku. Kena fikir lagi buku. Kalau lelaki nak istinja dalam hutan bukan nak. okey faham. Fikirlah apa yang kena jaga. Awak tulis atas kertas kecil tak apa dah. Awak tulis atas kertas kecil tak apa. Tulis dalam bahasa Melayu ringkas-ringkas sahaja. Betul. Bagi tahu cara sahaja. Okey, baik. Awak fikir, awak bayangkan awak dalam hotel nak beristinja. Macam mana? Apa perlu kena buat mula? Awak boleh start dengan persediaan sebelum masuk hotel ke apa diam. Lepas tu semasa nak membuang tu macam mana? Apa kena jaga? Kena cari tempat macam mana? Okey. I know, I believe, I 3 minit. Bahasa Melayu je. Awak tulis ringkas saja. Adab istinja bagi perempuan. Bolehlah dulu. Ni tidak air sampai dari air. Awak lelaki dia boleh buat persediaan sebelum masuk hotel apa dia? Apa kena? Lepas tu persediaan semasa membuang dan juga selepas. Datanglah. Rajin dia. Boleh nak pause kejap? Boleh pause kejap. Yang pertama lah. Okey. Ni pertama. Awak ayat tajuk apa? Saja pertama. Apa baca Saya tadi dua. Betul. Tahu lah. Boleh. Mana? Boleh dah tak? Okey, play. Okey, jadi pembentangan pertama berkaitan dengan alat istinja. Dengar baik-baik, penting tajuk ini. Memang masuk dalam PSA. Okey, siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kumpulan 2 untuk membentangkan tajuk alat-alat beristinja. Okey, sebelum saya membentangkan tajuk ini, saya akan memperkenalkan nama-nama ahli kumpulan saya dulu. Assalamualaikum, nama saya Indra Putra. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Takif. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Adin Daniel. Okey, air merupakan alat yang terbaik untuk beristinja kerana air dapat menghilangkan rupa, warna, bau dan rasa najis. Selain itu, batu atau benda kesat juga boleh digunakan untuk beristinja. Okey, Takif. Alat-alat beristinja. Berikan 2. Alat-alat beristinja ada 2.
yaitu air mutlak dan batu atau benda-benda kesak. Air mutlak ni terbagi daripada 7. 1. Air hujan. 2. Air mata air. 3. Air sungai. 4. Air laut. 5. Air perigi. 6. Air salji. 7. Air embun. Takif, berikan contoh-contoh alat beristinja. Yang kedua. Batu atau benda-benda kesak terbahagi kepada 6. Contohnya tisu, batu, kertas, kulit kayu, kain, daun kering. Terdapat bahan yang haram digunakan untuk beristinja. Antaranya termasuklah kertas atau bahan yang tertulis ayat Al-Quran atau hadis, nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul. Kedua, benda yang dihormati seperti makanan dan tulang. Ketiga, benda yang berbahaya seperti kaca dan buluh. Keempat, benda najis atau benda yang terkena najis seperti tahi binatang yang kering. Akhir sekali, benda yang bernilai seperti emas, perak dan setera. Okay, terima kasih. Sekian, terima kasih daripada kumpulan 2. Okey, terima kasih. Bagus. Hak lain fokus dengar ke tidak sebenarnya ni? Okey, jadi grup seterusnya akan membentangkan adab qada hajat. Apa dia qada hajat ni? Buang air besar. Okey. Dipersilakan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya Alif Haikal bin Muhammad Isham. Yang ini saya Mirza Aiman. Saya Syafiq Amjad. Syahir. Okey, dan kami akan membentangkan tajuk adab kodok hajat. Tahu tak gapo kodok adab kodok hajat ni? Lebih kurang Okey. Okey. Adab kodok hajat ni ke? Dia macam adat dalam tandas lah ke? Kita masuk tandas tu lagu mana? Okey. Yang pertama, kita okey, yang pertama saya ceritakan kepada Syahir. Pertama sekali, tidak membawa masuk ke tandas sesuatu yang dimuliakan seperti ayat Al-Quran dan nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Dalam kata lain, kita sebelum masuk tandas tu kita baca doa lah, okey. Tahu tak doa yang lagu mana? Tahu tak? Tak tahu? Tak ingat. Masya-Allah. Saya tak ingat permulaan ya sebenarnya. Okey, boleh saya serahkan kepada ni? Doa masuk ke tandas. Yang kedua, kita perlu membaca doa sebelum memasuki tandas, iaitu Allahumma inni a'udzubika minal hubsi wal khaba'ith. Maksudnya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon perlindungan daripada gangguan syaitan jantan dan syaitan betina. Okey, yang seterusnya sebelum masuk tandas ni ke? Kalau masuk tandas ni, kita kenalah pakai selipar dan menutup kepala. Tahu tak apa kena tutup kepala? Masih berok setan. Boleh lah tu. Okey, dan seterusnya, sebelum masuk tandas ni kita kena melangkah dengan Yang keempat, melangkah masuk ke dalam tandas dengan kaki kiri. Okey, yang kelima pula, kita kenalah menjaga aurat kekok ke? Okey, bagi contoh tak? Boleh bagi contoh tak? Soalnya saya. Tak boleh. Kita bagi ke saya lah. Bagi ke Syahir lah pula. Menjaga aurat hingga
sampai ke Korea ni. Ke tempat membuang air, mencangkung dan berhati-hati dengan percikan najis. Berapa pula ni? Okey. Yang keenam, tidak menghadap kiblat bagi tempat tidak berdinding. Okey, yang ketujuh pula, kita tidak melakukan perkara yang dilarang ketika membuang air seperti seperti apa? Boleh bagi contoh? Okey. Yang pertama, Yang pertama, bercakap semasa membuang air. Yang kedua, memegang kubul atau dubur dengan tangan kanan. dan seterusnya yang ke-8, tidak membuang air di tempat yang dilarang seperti tempat berteduh. Okey. Laluan orang ramai dalam lubang tanah, dalam air tenang seperti tasik atau kolam renang. Okey, sekian, terima kasih. Put tangan. Okay, jelas. Adab qada hajat ada 11 semua. Paling kurang awak ingat 5 ataupun 6. Boleh. Apa penting belajar ni? Sebab biasa dalam peperiksaan dia akan tanya apa adab bagi lelaki dan perempuan semasa qada hajat. Contohnya di dalam hutan. Jadi nak dengar penjelasan lebih lanjut, Ustaz persilakan kumpulan yang bertajuk adab qada hajat bagi lelaki. Okey, last okey, kita bermasalah. Okey, ready? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 3 ingin membentangkan adab beristinja di dalam hutan bagi kaum lelaki. Kami akan memperkenalkan diri. Saya Puteri. Saya Raudatul. Saya Kamilia. Adab yang pertama, menyediakan alat beristinja, contohnya tisu, kertas dan kain. Yang kedua, baca doa sebelum membuang. Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'is. Nombor 3, tidak menghadap kiblat. Nombor 4, tidak membuang air di tempat yang dilarang. Macam sungai, air kolam, tasik. Lepas tu laluan orang ramai. Yang kelima, tanam alat istinja selepas digunakan. Macam tanam dalam tandah. Lepas tu, ngelah kali baca doa selepas qada hajat. Ghufranakal hamdulillahillazi azhaba anil azza wa afani. Sekian, terima kasih. Bagus. Okey, tepuk sama-sama. Okey. Terima kasih kepada perbentangan-perbentangan. Kenapa sebab perbentangan? Sebab kat universiti memang lagi banyak awak kena present. Awak kena present projek, kena present research awak, kena present kajian awak. Macam mana? Ada awak individu, ada awak berkumpulan. Kalau dapat kumpulan tu malah hangit dia. Nasib awak markah bagi ya. Sebab markah kita 100% on paperwork dan juga exam. Ada soalan? Jelas? Okey, jadi itu saja. Sekian. Syukran.
Okey.